感谢神，今天我们还有好的精神，还有渴慕神的心来参加这个姐妹会。我们一起来唱一首诗歌，开始今天的姐妹会。Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita punya semangat, punya sukacita, dan juga punya kerinduan hati untuk tetap mengikuti persekutuan wanita ini. Mari kita menyanyikan sebuah pujian untuk memulai ibadah kita ini. 我们一起来唱感谢主的慈爱。Kita bersama-sama menaikkan pujian Terima Kasih Tuhan. 我们先用中文来唱，kita nyanyikan terlebih dahulu dengan bahasa Mandarin. 感谢我主耶稣，因你所有的慈爱，在我一生中领受的一切。感谢我主耶稣，因你心灵是阳生，在我的一生中。感谢你，我主耶稣，你的恩典是丰富，因为有今天，我们要感谢，赞美敬拜你。是的，我们来向神献上我们的感谢，因为他对我们是美善的。Kita mau bersyukur karena Tuhan baik pada kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. 我们一起来听神对我们说话。Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat sore, Shalom ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. 亲爱的姐妹们，主内平安，下午好。 Puji syukur kita kembali berjumpa dalam persekutuan Komisi Wanita ini. 很感恩我们还有机会继续参加这个姐妹会。 Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. 还没有听神的话语之前，我们先做一个祷告。 Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu kembali pada sore ini. Boleh bersama-sama dengan kaum ibu untuk kami akan kembali membaca Alkitab dan kami akan merenungkannya. Bapa, biar Engkau yang menolong kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh semakin memahami akan kehendak Allah bagi kami, kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan sebagainya. Dan kami semakin dimampukan untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kami. Tolong kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan, Tuhan yang memampukan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 3. 姐妹们，我们一起来翻开圣经《
使徒行传第18章第1到第3节。 Saya membaca terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. 这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多，遇见一个犹太人，名叫亚居拉。他生在本都，因为克劳狄命犹太人都离开罗马，新近带着其百基拉从意大利来，保罗就投奔了他们。他们本是制造帐篷为业，保罗与他们同业，就和他们同住做工。 Ibu-ibu yang terkasih, 亲爱的姐妹们， Kaisar Roma yang bernama Claudius, 罗马的凯撒名叫克劳狄命， dia mengeluarkan perintah untuk atau mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengembalikan dominasi agama Romawi kuno seperti di zaman dulu. 他做了一个规矩，就是要把古代的罗马的信仰呢归回去。 Itu sebabnya dia sangat anti dengan kepercayaan asing. 因此呢，他对其他别的信仰呢都很反对。 Lalu dia mengusir orang-orang Yahudi yang ada di Roma. 然后呢，他就把在罗马的犹太人呢赶走。 Termasuklah suami istri Aquila dan Priscilla. 亚居拉和百基拉就包括在内。 Lalu mereka ke Korintus begitu ya. 然后他们就到了哥林多， Nah, pergi ke Korintus. 他们去了哥林多。 Nah, di Korintus sana ternyata keduanya berjumpa dengan sesama orang percaya. 在哥林多呢，他们遇见了和他们其他的信徒， Dan mereka bekerja sama di dalam pelayanan. 他们就在圣工上合作。 Nah, kita patut bersyukur bahwa sekalipun kita manusia biasa, Allah mau melibatkan kita dan dalam pelayanan dan kerajaannya. 我们要感恩，因为我们是平凡的人，可是神要让我们在他的圣工上参与，神也托付给我们他的工作。 Allah mau melibatkan kita sebagai mitranya. 神要让我们参与在的圣工，把我们成为他的搭档，他的伙伴。 Jadi kita belajar Aquila dan Priscilla menjadi teladan dalam hal kemitraan dalam kehidupan dan pelayanan. 所以从亚居拉和百基拉，我们可以学习到，可以当做伙伴来合作做这个圣工。 Aquila dan Priscilla mereka bekerja sebagai pembuat kemah atau tenda. 亚居拉和百基拉是做帐篷为业的。 Karena kebijakan Kaisar Roma, mereka pindah dari Roma ke Korintus. 因着凯撒的新规矩，他们就从本都搬到哥林多。 Mereka adalah murid-murid Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. 他们就是敬畏神的信徒。 Nah, akan tetapi kemudian kita melihat bahwa ya seperti gambar ini, katakan Aquila dan Priscilla itu mengundang Paulus untuk tinggal di rumahnya. 后来呢，我们就看，像我们看的这个照片呢，亚居拉和百基拉就请保罗住在他们的家里。 Di dalam ayat 1 dikatakan Paulus meninggalkan Athena yaitu Yunani lalu ke Korintus. 在第1节刚才说呢，是保罗离开了雅典，就来到了哥林多。 Nah, di Korintus ini bertemu dengan Aquila Priscilla. 在哥林多，他就遇见了百基拉和亚居拉。 Lalu kemudian Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka ini. 然后保罗就跟他们一起住了。 Jadi mereka sama-sama
juga ternyata ya Paulus kan juga adalah pembuat tenda. 保罗也是做帐篷的。 Lalu dikatakan dalam kisah selanjutnya 然后呢，接下来的故事呢，告诉我们， bahwa mereka, ya, Aquila dan Priscilla berangkat bersama Paulus ke Efesus. 亚居拉和百基拉和保罗一起去以弗所。 Nah, pergi ke Efesus. Di kota itu suami istri ini membantu meneguhkan iman Apolos. 在以弗所呢，这个两夫妇呢，他们坚定了亚波罗的信心。 Mereka juga membuka pelayanan dan mengadakan pertemuan di tempat mereka. 他们也开启他们的侍奉，然后在他们的家里做了一个聚会。 Dan di dalam Roma pasal 16 ayat 3 dikatakan, 然后呢，在罗马书第16章第3节说， bahwa akhirnya mereka kembali ke Roma. 最后呢，他们就回到了罗马。 Ya, sebab setelah kematian Kaisar Claudius, kemungkinan besar masyarakat Yahudi sudah diberi kelonggaran. 因为呢，自从克劳狄命凯撒已经去世了，那么犹太人就得了更加宽容的那个规矩。 Jadi dari Roma pindah ke Korintus. 然后从罗马就搬到了哥林多。 Dari Korintus bersama Paulus pelayanan termasuk pergi ke Efesus. 从哥林多和保罗一起搬到以弗所。 Lalu entah kapan ya, kemudian diceritakan ada kemungkinan besar mereka itu kembali ke Roma. 然后他们又回到了罗马。 Nah, ini pelayanan kita lihat, pelayanan bersama ya, satu teamwork. 这就是共同的事工。 Kita sering mendengar pepatah dalam bahasa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. 我们常常听印尼文的俗语说呢，如果我们合一，我们就能够成功。 Tapi kalau kita bentrok satu dengan lain, maka mudah sekali kita dikalahkan. 但是如果我们有分裂，我们有纷争，那么我们就很容易没有得到。 Kita melihat juga bahwa bagaimana mereka ini, teamwork ini begitu berdampak sekali. 这样好伙伴的事工呢是非常有影响的。 Suami istri ini mereka begitu ramah sekali di dalam bersikap terhadap sesama hamba Tuhan, rekan, dan orang-orang percaya. 这一对夫妻呢，他们很热情的去对待来到他们家里的人。 Mereka menyambut ya, semua orang bersekutu di rumah mereka. 他们欢迎所有的人来到他们的家聚会。 Mereka orang Yahudi, 他们是犹太人， tapi mereka sangat terbuka menyambut orang-orang bukan Yahudi ada di rumah mereka. 可是他们乐意的去欢迎非犹太人来到他们的家。 Paulus menuliskan ya di dalam surat-suratnya mengingatkan bahwa kita yang sudah di dalam Kristus Yesus tidak ada Yahudi dan non-Yahudi. 保罗曾经记载说，在基督里呢，没有犹太人，没有非犹太人。 Nah, kita juga melihat bagaimana suami istri ini mereka menolong Apolos, seorang cendekiawan Yahudi dari Alexandria. 这一对夫妻呢，他们也帮助了亚波罗。亚波罗是一个从亚历山地的聪明人。 Nah, pengertian Apolos itu bertambah luas karena bimbingan suami istri ini. 因着这一对夫妻的服侍呢，亚波罗的知识就增加了。 Ya, kita melihat di dalam ayat 24. 我们看在24节。 Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan semangat. Ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat.
Tapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ya. 有一个犹太人名叫亚波罗，来到以弗所，他生在亚历山大，是有学问的，最能讲解圣经。这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训人。只是他单晓得约翰的洗礼。他在会堂里放胆讲道，百基拉、亚居拉听见，就接他来，将神的道给他讲解更加详细。 Jadi suami istri ini punya satu beban juga, yaitu mengajarkan kebenaran dengan utuh. 所以呢，这一对夫妻呢，他们也有一个负担，就是要把真理教导给别人。 Apolos itu seorang yang sangat pandai sekali dia di dalam berbicara. 亚波罗他是很有学问、很有口才的人， Bahkan dikatakan mahir dalam soal-soal kitab suci. 他对圣经呢也非常了解。 Wah, ini luar biasa ya seorang Apolos ini ya. 这个亚波罗是不简单的人。 Cuma ya dikatakan dia cuma hanya tahu soal baptisan Yohanes 可 Pembaptis. 是，在那边记载呢，他只是了解约翰的洗礼， Berarti ada yang belum lengkap. 意思就是说呢，他不完整的了解。 Jadi suami istri ini, Aquila dan Priscilla, menolong, menjelaskan kepada Apolos supaya pemahamannya itu makin baik, makin lengkap. 所以呢，亚居拉和百基拉就给亚波罗解释，让他有完整的理解。 Selain kita lihat suami istri ini yang begitu terbeban, menolong untuk mengajar, 我们可以看到呢，这一对夫妻他们不单单有负担去教导别人， tapi kita juga melihat sisi dari Apolos ini. 我们也要从亚波罗的角度看。 Ya, Apolos itu kan seorang yang dikatakan sudah mahir, seorang yang fasih, tapi dia rendah hati, dia mau belajar. 亚波罗本来是一个有学问、聪明的人，可是他愿意学习。 Dia sadar bahwa, oh ternyata saya masih banyak yang belum tahu. 他谦卑的意识到他自己也是缺了知识，还有很多他不知道的。 Ya, kita tahu pepatah dalam bahasa Mandarin ya, 我们中国有一句话， yang berkata bahwa hidup sampai tua, belajar juga sampai tua. 活到老学到老。 Nah ini, ya artinya kita harus belajar, jangan sampai bahwa kita ini merasa, oh saya sudah tahu, saya tidak perlu belajar. 就是说，我们要不断的学习，不要认为自己已经很聪明，已经知道了。 Keangkuhan seperti ini akan menghambat kita mengetahui lebih banyak hal-hal yang baru yang sebetulnya memang kita belum tahu. 这样的骄傲呢，会让我们失去更多、更增长的知识。 Pelayanan dan pengajaran Apolos menjadi sangat efektif di Korintus. 亚波罗的服饰呢，非常的有效。 Jadi karena dia mampu menjelaskan kebenaran Injil berdasarkan kerangka teologi Perjanjian Lama. 因为他有能力呢，解释福音的真理呢，接着这个旧约的 Nah, 学， pendekatan seperti ini sangat cocok untuk orang Yahudi. 这样的方法呢，是对于犹太人来说是很有利的。 Jadi suami istri ini memperlengkapi sesama hamba Allah. 所以这一对夫妻呢，他们装备了神服。 Yang ketiga, kita melihat bagaimana mereka ini memiliki kasih. 第三呢，我们可以看他们有爱心， Mereka berkeliling ke berbagai tempat, berbagi kasih Kristus dengan sesama. 他们去了很多的地方，然后就把基督的爱分享给 Mereka 别人。 menyertai Paulus ke Efesus sampai akhirnya kembali ke Roma. 他们与保罗一起到以弗所，然后就回到了罗马。 Kemudian suami istri juga adalah orang yang begitu bersahabat sekali. 这一对夫妻也很有这个友谊， Menyambut Paulus di rumah mereka. 他们欢迎保罗来到他们的家。 Ya, tidak mudah saudara-saudara ya bagi sebuah keluarga menyambut seseorang ada di rumah gitu ya.
一个家庭，他们要去接受别人来住在他们的家，这是不容易的。 Tapi suami istri ini belajar untuk mereka mengerti bahwa mereka harus mengasihi dengan kasih Tuhan. 可是这一对夫妻，他们非常的了解，他们要以爱心去对待别 Jadi 人。 sore ini kita belajar Ibu ya, 所以今天下午我们就学习， bahwa penting sekali orang-orang percaya bermitra untuk terus bisa memobilisasi sumber daya manusia bagi pelayanan Tuhan. 基督徒呢，要与这个搭档伙伴的事工呢是非常的重要的。 Yang kedua, bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk memuridkan orang lain bagi Yesus Kristus. 第二呢，每一位基督徒呢，神呼召他们，要让他们成为门徒，也是使别人作为耶稣的门徒。 Gereja kita terus mengingatkan, mendorong agar cross bisa jalan ya. 我们的教会呢，常常说到这个十字架的小组， Apa itu sebetulnya? 这是什么呢？ Ya, singkatnya cross itu adalah saya mengajak orang, saya membawa orang supaya dia kenal dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu benar. 十字架小组就是说，我们去邀请别人，让他们也可以认识主，让他们也可以顺服主。 Nah, setelah mereka mulai datang dan mereka percaya Tuhan, kita harus membina mereka, melatih mereka, mengajar mereka. 他们相信主以后呢，我们就要教导他们，培养他们，让他们可以更加的认识真理。 Lalu kita harus ingatkan mereka supaya mereka juga melakukan hal yang sama terhadap orang yang belum percaya. 然后我们也栽培他们，让他们也可以去教导那些还没有信主的人。 Artinya mereka harus juga mendoakan orang yang belum percaya, menginjili mereka, dan seterusnya. 他们要为那些还没有信主的人为他们祷告，然后去关怀他们，去帮助他们。 Nah, kiranya melalui teladan suami istri Aquila dan Priscilla pada sore ini kita sungguh-sungguh boleh belajar kebenaran ini dan memotivasi kita. 但愿接着亚居拉和百基拉的榜样呢，可以激励我们。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 但愿神赐福于他的道。 Mari kita 我 berdoa. 们一起来祷告。 Tuhan, terima kasih teladan dari suami istri Aquila dan Priscilla. Sekalipun mereka harus meninggalkan tempat mereka di Roma, di Italia, tetapi Tuhan, mereka percaya bahwa di dalam kesulitan, di dalam kondisi tekanan, mereka tidak boleh berhenti untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Itu sebabnya ketika mereka ada di Korintus, Tuhan, kami melihat bagaimana suami istri ini tetap melayani Tuhan. Ketika Paulus ada di sana, mereka menyambut, mereka menerima Paulus tinggal di rumah mereka. Ketika Paulus melayani pergi ke Efesus, mereka ikut bersama-sama melayani. Ketika melihat ada rekan-rekan hamba Tuhan di dalam pengertian yang mungkin masih belum terlalu lengkap, dia punya beban, mereka punya beban untuk memperlengkapi. Tuhan, terima kasih untuk teladan dari suami istri ini. Kami sungguh bersyukur melihat bagaimana mereka boleh dicatat di dalam Kisah Para Rasul untuk menjadi contoh teladan bagi kami yang hidup di zaman ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terus ingatkan kami agar kami tetap mendoakan juga orang yang belum percaya, membawa mereka untuk mengenal Tuhan yang benar, Allah sejati, membina mereka, mendewasakan mereka di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 感谢神的仆人已经将神的话语分享给我们，但愿我们更加的了解主对我们的生命当中的旨意是什么。Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. 姐妹们，如果我们有负担要奉献的话，可以用汇款或扫码的方式。Jika kita memiliki beban untuk memberikan persembahan, mari kita memberikannya dengan cara transfer ataupun dengan cara scan QRIS yang ada di layar ini. 我们也邀请姐妹们可以
不断的参加聚会。我们星期天早上10点仍然有主日崇拜会，姐妹们可以在 YouTube 上网参加这个崇拜会。如果你们还没有得到YouTube 的连接，可以联系我们。Ibu, kita juga mau rajin untuk mengikuti setiap ibadah, khususnya di hari Minggu kita tetap ada kebaktian umum di jam 10 pagi. Kita bisa membuka dan juga membuka YouTube dan juga mengikuti ibadah di hari Sabat. Jikalau ibu-ibu belum mendapatkan link YouTube dari gereja kita, ibu-ibu dapat menghubungi kami. 我们的聚会就到此结束，愿神赐福于我们。Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.